Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan buku teks sains tahun 1. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 76 iaitu kepentingan objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Ini bermakna kita nak tahu kenapa kita kena belajar berkenaan dengan objek menyerap air. Kenapa kita nak kena belajar tentang objek yang tidak menyerap air. Mesti ada sebabnya kan, takkan belajar macam tu je. Dalam sains selalunya bila kita belajar mesti kita nak kaitkan dengan kehidupan harian kita. Okey, jadi jom kita tengok muka surat 76 buku teks sains KSSR Semakan tahun 1. Okey. Apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air? Perhatikan contoh situasi ini. Nyatakan kepentingan objek menyerap air dalam situasi ini. Adik mandi basah selepas badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Mengapakah berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Ada kucing tu dia tengah luka kat situ. Kucing tu tengah luka. Ada orang ni dia, budak ni dia pun lap luka dia kan. Kemudian yang ini, adik ni baru lepas mandi. Lepas tu bapak dia lap pakai tuala. Jadi, dan dalam masa yang sama, ibu dia dekat situ sedang mengemup air yang tumpah ataupun mungkin dia sedang bersihkan ni lah. Bersihkan lantai dia. Okey, jadi sebenarnya daripada gambar ni kita dapati bahawa bahan-bahan yang boleh menyerap air ni ada digunakan kepentingan dia. Contoh dia nak lap adik dia, nak lap luka dan nak mengemup lantai. Itu semua menggunakan bahan yang menyerap air. Kalau kita tak belajar berkenaan dengan bahan menyerap air dengan bahan yang tidak menyerap air, mungkin kita tak tahu nak bersihkan pakai apa, nak lap pakai apa. Kan mungkin kalau kucing kita cedera, kita ambil plastik, kita lap luka dia. Mana boleh. Macam tu Jom kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Beri kepentingan objek lain yang boleh menyerap air dalam kehidupan kamu. Okey, dia kata dekat sini contoh lagi lah kan. Muka surat ni dia contoh lagi. Kalau kita tengok sebenarnya gambar ni dia satu gambar lah. Rasanya yang bersihkan mop ni tadi bukannya mak dia, mungkin kakak dia lah, yang mak dia kat sini. Okey. Bagaimanakah ibu mengeringkan jug? Bagaimanakah Imran mengelap peluh? Jadi Imran tu dia lap peluh pakai tisu. Ibu pula mengelap jug pakai menggunakan mungkin kain lap lah ataupun handkerchief. Gitulah. Kemudian maksudnya semua gambar-gambar ini menunjukkan bahawa banyak objek yang digunakan untuk menyerap air. Jadi yang cikgu ni dia kata beri kepentingan objek lain yang boleh menyerap air dalam kehidupan kamu. Maksudnya selain daripada tisu, selain daripada sapu tangan ni yang dibuat lap jug ni, dan selain daripada mop, selain daripada kapas, selain daripada tuala kan, apa lagi yang kita boleh gunakan untuk mengelap? Okey. Mungkin kita boleh katakan baju baju tu digunakan untuk mengelap peluh. Maksudnya orang tengah main bola kan, dia berpeluh tu dia lap baju dia. Selekeh sikit lah, tapi tu contoh lah maksudnya sebab tu kalau kita beli baju pun dia ada kain yang panas, kain yang kain cotton, kain licin kan. Sebab cotton contohnya biasanya baju tu digunakan untuk buat kerja-kerja yang panas lah, so nanti dia boleh serap peluh. Macam tu lah Okey, jadi kita tengok kepada muka surat seterusnya. Apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Tadi kita belajar kepentingan objek yang boleh serap air. Banyak kepentingan kan. Tapi rupanya objek yang tak boleh serap air pun dia ada banyak. Dia punya kepentingan dia. Bincangkan. Jom kita tengok. Tengok gambar ni Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Disebabkan tong besi tu dia tak boleh serap air, jadi dia bolehlah menakung air. Sebab tu air ni nampak, air kat sini kan, dia boleh menadah air hujan. Okey. Payung plastik dapat menghalang kita daripada terkena air hujan. Okey, maksudnya payung plastik tu dapat mengelak. Maksudnya payung mestilah plastik kan. Kalau payung kain habislah kita kan. Jadi kerana sifat dia yang tak boleh nak serap air menyebabkan air tu tak boleh nak masuk. Jadi air tu menghalang kita daripada kena air hujan. Kasut getah pula dapat mengelakkan kaki kita daripada basah lah. Biasa kalau kita buat kerja construction ke, kerja-kerja yang masuk hutan yang tak nak basahkan kaki, kita akan pakai kasut kuning ni kan, kasut getah. Okey. Kasut getah. Okey, cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Kalau kita bawa kereta, kita kena pakai cermin sebab kita nak tengok depan. Kita nak tengok depan tapi dalam masa yang sama tak nak kena hujan kan. Jadi kalau kita pakai besi je macam mana kita nak tengok depan. Jadi kita pun
Kalau kita biar kosong nanti kan hujan masuk pula. Jadi kita pun gunalah cermin yang boleh nampak, boleh tembus. Maka cermin kaca ni dia dapat mengelakkan kita daripada terkena hujan. Okey, kat sini dah ada objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Penting dalam kehidupan kita. Sebab itulah awak sekarang kecil-kecil dah belajar berkenaan dengan ini. Okey. Okey, jom kita pergi kepada reka cipta. Di bawah muka surat 78 ni. Objek boleh menyerap air, silap. Okey, reka cipta ni mop mini. Mop mini muka surat 78 ni. Alat dan bahan dia getah rambut, gunting, tali pengikat dan juga pen. Sikit je alat dia, ada 4 saja. Jadi gunting tu kalau nak guna kena hati-hati. Dah ada tanda awas kat situ kan. Jadi kena hati-hati. Okey. Ini merangkumi 8.1.5 dan 8.1.6. Antara yang tinggi jugalah. Tahap dia info guru membantu murid memotong tali pengikat mengikut ukuran yang diberi. Ini cikgu kalau buat kat sekolah dengan awak, cikgu akan tolong awak lah. Okey. Jom kita tengok aktivitinya adalah, jom kita kaji sikit lah. Aktiviti ini dia dijalankan secara berkumpulan. Okey, langkah-langkah dia, potong tali pengikat sebanyak 5 utas. Semuanya 20 cm, 20 cm, 20 cm kan. Kemudian ikat bahagian tengah tali tadi dengan tali pengikat yang lebih halus. Satu 12 cm panjang dia. Kemudian buka pen dan keluarkan isi dia. Ambil yang penutup pen punya badan tu, kita buang isi dia, kita masukkan hujung benang tadi kat dalam pen yang dah kosong tu. Nampak? Kemudian masukkan hujung benang halus tadi dan keluarkan di bahagian muncung pen tu. Nampak sini dia buat gambar ni kan. Okey, pen dia dimasukkan. Kemudian ikat tali pada muncung pen dengan getah dan tutup dengan penutup pen. Cerai-ceraikan benang tadi. So ujung dia ni kita ikat dan kemudian kita cerai-ceraikan bahagian tadi. Dia akan jadi macam ni lah, senang kata. Dia akan jadi macam mop lah. Ni akan ada gambar kat tepi ni kan. Okey, jadi jelaskan tentang mop mini yang kamu hasilkan di hadapan kelas. Jadi bila awak dah buat aktiviti ini secara berkumpulan, nanti awak keluar ke depan kelas, awak boleh bentangkan dengan rakan-rakan kamu yang lain lah. Okey, jadi soalannya dekat sini tanya, mengapakah tali pengikat digunakan untuk membuat mop mini? Kenapa guna tali pengikat? Jawapan dia, kerana tali pengikat boleh menyerap air. Jadi sebab itulah kita jadikan dia mop kan, sebab tali pengikat ni boleh menyerap air. Okey, yang kedua, apakah bahan lain yang boleh digunakan bagi menggantikan tali pengikat? Mungkin kalau tak ada tali pengikat, kita nak pakai tali apa? Jadi banyaklah tali-tali yang boleh digunakan. Mungkin kita boleh gunakan benang yang tebal. Benang yang tebal pun boleh lah. Itu contoh. Okey, jadi saya rasa untuk buku teks kita sampai sini dulu. Sampai muka surat apa ni? Muka surat 79. Jadi kita akan pergi kepada buku aktiviti. Kita tengok buku aktiviti kita sampai mana. Saya cek. Okey. Buku aktiviti kita sekarang ni pada muka surat 51 dan 52. Minta maaf ambil masa sikit. Okey, 51, 52. Okey, sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan muka surat 51 kan? Dan 52 kan? Okey, bukan. Kita sekarang berada pada muka surat 53. Okey. Jadi kalau awak ada buku aktiviti, awak boleh buka dan boleh cubalah jawab bersama dengan saya. Okey. 53 kita dah buat kan? Oh, 53 pun kita dah buat sebenarnya. Betul tak? 53 pun kita dah buat. Jadi kita akan pergi kepada muka surat 54. Saya pernah bincang 53 ni kan? Belum Sekejap saya cek Oh, belum. Jom kita buat sekarang lah. Kita buat sekarang Okey. Uji objek dengan air. Alia telah menjalankan aktiviti untuk menguji keupayaan menyerap air terhadap 3 jenis objek, iaitu kertas sebak, berbola kapas dan juga kad manila. Jadi dekat sini dikata berikut adalah hasil pemerhatian aktiviti tersebut, di mana kita dapat lihat objek kertas sebak, berbola kapas dan juga kad manila. Paras air sebelum semua sama, tapi kemudian paras air yang tinggal, tu kita dapat lihat kertas sebak dia terserap sikit. Kalau berbola kapas dia serap banyak dan kad manila dia tak serap langsung. Masih sama je. Jadi soalan pertama dia ditanya, manakah objek yang paling banyak menyerap air? Dah tentulah air yang tinggal sikit tu. Jadi jawapan dia adalah berbola kapas. Okey, yang kedua, objek manakah yang menyerap sedikit air? Jangan salah yang menyerap sedikit air. Adakah kad manila atau kertas sebak?
Sebenarnya kat Manila tu kalau kita biarkan lama-lama sebenarnya bukan tak ada berubah sini, sebenarnya paras air ni dia turun tapi sikit sangat. Jadi sebenarnya dia diserap juga tapi sangat sedikit. Jadi kat Manila ni, kat Manila lah jawapan dia. Objek yang kan menyerap air paling sedikit kat Manila. Dia bukannya tak serap langsung gambar ni sebenarnya nampak sama. Sebenarnya kalau tengok dia kurang sikit lah air. Jadi yang menyerap paling sikit air adalah kat Manila, nombor 2 ni. Okey, nombor 3. Susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Kalau menaik maksudnya mula-mula yang tak serap dulu, yang kurang serap, kemudian barulah yang paling banyak serap. Okey, jadi jawapan dia yang ketiga, yang pertama ni adalah berbola kapas, kemudian kertas sebak, kemudian yang ketiga adalah kad Manila. Saya ulang, berbola kapas, kertas sebak dan juga kad Manila. Okey, seterusnya yang keempat, susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menurun. Jadi kalau secara menurun maksudnya yang paling tak serap dululah, yang paling menyerap dululah. Jadi jawapan dia terbalik je daripada nombor 3 ni. Jadi kita mulakan dengan berbola kapas. Kemudian yang kedua, kertas sebak. Kertas sebak sama je lah, dia dekat tengah-tengah kan. Kemudian kad Manila. Jadi ini sangat mudah lah. Okey. Seterusnya sambung dengan muka surat 54. Okey, kenali kepentingan objek. Ini kita belajar hari ni . Kenapa penting kita belajar tadi? Jadi sesuaikan jawapan dengan gambar yang betul. Jadi situasi yang pertama, air tumpah dekat lantai. Jadi jawapan dia mop lah . Objek dia mop. Awak sambungkan gambar pertama ni dengan mop lah. Dengan mop. Kemudian mop ni pun awak kena sambungkan juga. Kena sambungkan adakah dia menyerap warna air ataupun menyerap ubat cecair, mengeringkan tumpahan air, menyerap peluh atau mengeringkan pinggan mangkuk. Jadi situasi tadi awak sambungkan antara lantai yang basah ni dengan mop objeknya, kemudian mop ni akan sambung dengan mengeringkan tumpahan air. Okey, garis, kemudian garis lagi. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, luka. Kaki dia luka. Bila kaki luka, kita biasa akan pakai kapas. Objek yang pertama sekali tu. Jadi gambar yang kedua tu, jadi objek dia objek yang pertama, kapas tu. Okey. Kemudian kepentingan dia menyerap cecair ubat, menyerap cecair ubat. Jadi kalau kita luka, kita ambil ubat tu, kita tak tuang tu sekat kaki. Kita letak dekat kapas, kemudian kita baru cucurkan dekat kita punya luka. Jadi menyerap cecair ubat . Okey, yang ketiga, budak tu menyerap peluh, delap peluh dia kan. Delap peluh pakai apa tu? Nampak jelas kan kat situ dia pakai tisu. Jadi dia pakai tisu yang mana satu? Dia pakai tisu yang bawah sekali tu. Tisu dalam kotak tu. Sebab tisu kecil kan. Jadi sambungkan gambar tu kepada tisu yang bawah sekali yang kecil tu. Kemudian kita tengok apakah ayat dia? Menyerap peluh. Kita sambungkan kepada menyerap peluh. Okey. Kemudian yang keempat, watercolor tu kan, dia buat color, dia nak lukis kat mana? Dah tentu lukis kat kertas ni, gambar yang kat tengah-tengah ni objek ni. Okey, dia melukis dekat papan lukis tu. Kemudian jawapan dia, kepentingan dia adalah menyerap warna air. Jadi berus tu dia serap warna, sebab tu dia boleh lukis gambar tu. Jadi dia menyerap warna air. Okey, garis kat dekat nombor 1 atas tu kepentingan dia . Okey, kemudian gambar yang terakhir, gambar yang kelima, pinggan mangkuk yang telah basah. Biasanya pinggan mangkuk yang telah basah ni selalunya kita pakai kain ni je lah kan. Kain macam gambar dalam buku tadi mungkin dia bagi gambar kain kan. Jadi kat sini sebenarnya yang paling sesuai adalah tisu. Tisu yang gulung besar ni, yang kedua terakhir gambar objek ni. Okey, sambungkan dengan tisu, kemudian sambungkan dengan ayat kepentingan dia, mengeringkan pinggan mangkuk. Mudah kan? Okey, jom kita pergi kepada satu lagi, muka surat 55. Okey. Muka surat 55, objek tidak serap air. Okey, objek tidak serap air. Kita tengok, sesuaikan jawapan dengan kepentingan objek yang tidak serap air. Tadi kita cerita tentang serap air, ini kita cerita tentang yang tak serap air. Apa kepentingan dia? Jadi yang pertama, Google tu kan dipakai untuk menyelam. Jadi kita akan sambungkan dengan melindungi mata daripada terkena air. Okey, melindungi mata daripada terkena air. Barulah kalau awak menyelam, awak pakai alat ni, baru awak boleh buka mata, awak dapat tengok ikan kat dalam air. Kalau tak, awak menyelam tutup mata, serupa tak payah menyelam. Baik tengok dekat akuarium. Kan. Yang kedua, tin tu dia berisi ataupun apa tu, tin ke apa nama dia, kan bekas air lah. Okay, jadi untuk menyimpan air, gariskan untuk menyimpan air. Yang ketiga, baju hujan. Baju hujan guna dia apa? Untuk melindungi diri daripada air hujan.
ke nak mana satu tu? Mana satu yang paling tepat ayat dia? Sekejap saya fikir sekejap. Okey lah, melindungi diri daripada air hujan. Saya rasa jawapan tu lagi tepat. Maksudnya diri kita kan. Jadi kita pakai baju ni. Yang keempat, kereta kena hujan tu, jadi kita jawab mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Sebenarnya jawapan nombor 3 dengan nombor 4 nya gambar ni lebih kurang sama je. Okay, tapi sebab dia ada perkataan diri kan, jadi melindungi diri daripada air hujan tu kita pakai untuk baju ni lah. Baju hujan yang mengelakkan kita daripada terkena air hujan adalah kereta lah. Okay. Yang keempat ada pilih air tu. Kalau tak macam mana kita nak halakan air pilih tu ke tempat-tempatnya. Jadi memang kita kena guna pilih air. Pilih air tu dia membawa, kita boleh adjust air tu nak pergi mana. Kalau kita nak siram pokok ke apa, nak basuh kereta kan. Dia pilih air ni adalah mengalirkan air pipe. Mengalirkan air pipe dan seterusnya. Yang last tu, kasut tu adalah mengelakkan kaki menjadi basah. Sangat mudah kan benda ni kan. Okey, jadi ada 3 muka surat ni. Jadi kalau cikgu awak suruh buat dekat rumah, awak boleh berpandukan kepada video ni lah. Okey. Jadi kita sampai 55 je untuk buka aktiviti hari ni. Jadi dalam buku teks kita sampai muka surat apa tadi? Buku teks kita tadi sampai muka surat 79. Okey, pada kelas akan datang kita akan bincangkan mari ulang kaji. Okay, soalan-soalan ulang kaji ni pada video akan datang. Jadi kalau nak tahu apa jawapan dia, nantikan video terbaru daripada saya. Dan mungkin kita akan sambung dengan satu lagi buka aktiviti punya muka surat tu lah. Okay, kemudian kita akan buat ingat semula, kita refresh balik. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ni. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.